Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala habibillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma rabbi syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul uqdatan min alsinatina yafqahu aqwalana. Allahumma fakkihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma alhimna marashida umurina wa a'idhna min shururi anfusina birahmatika ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ahlan kepada sahabat-sahabat semua, selamat petang. Salam pertemuan dalam pertemuan sejarah Mekah siri yang ke-14 bersama dengan saya Umar Aziz. Lalu kita telah belajar tentang kota Mekah. Kita telah belajar berkenaan tentang sempadan tanah haram dan juga masjid-masjid yang dibina pada sekitarnya. Kita telah belajar berkenaan tentang miqat makani dan juga masjid-masjid yang telah didirikan di sekitar serta sejarahnya. Kita telah belajar secara ringkas tentang Baitullah Kaabah dan juga kawasan-kawasan yang ada di sekitarnya, daripada sudut Hajarul Aswad, daripada Syazarwan, daripada Hijr Ismail ataupun Al-Hatim, tentang Mizab, tentang 4 penjuru ataupun rukun, yang mana selalunya kita tahu rukun Hajarul Aswad dan juga rukun Yamani serta rukun-rukun yang lain. Kita telah belajar juga tentang Mi'jan Kaabah, tentang sejarah pembinaan Kaabah dan juga dalam Kaabah, pintu Kaabah, pintu yang berada di dalam Kaabah, pintu Taubat serta sejarah-sejarah yang lain berkenaan tentang Kaabah. Lalu alhamdulillah kita telah selesai semua tajuk itu. Sebelum itu saya nak raikan dahulu sahabat-sahabat yang ada di ruang komen. Samzia SBT, Hardi Suhaimi, Nur Hayati Yahya, Hashimah Osman, Galik Spirit, Zimah Don, Elvira, Murwani Ahmad, Amida Rauda, Fauzan Muhammad, Rafi'ah Muhammad Saleh, Mastur Yusuf, Dipah Miko dan juga Zahara Alias, Zakia Muhammad Nin, Galik Spirit, Farida Hassan, Jamaliyah Manab, Ummi Zaihadi, Simah Hussein, kemudian Nurian Hussein, Ita Shah, Ana Sukaimi, Mahziah Osman, Siti Jamilah Ahmad Isa, kemudian Noraziah Mota, Harina Nawawi, Muslimah Mahmud dan juga Galik Spirit, M. Nasir Harun, Nurahim Syarif, Nafizah binti Mat Desa, Ummi Zaihadi serta Nurul Hidayat dan juga semua sahabat-sahabat yang lain. Apa kata kita mulakan pertemuan kita dengan kita perbetulkan dahulu niat. Moga-moga pertemuan ini adalah kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a'i ila al huda wa dalalati ala al khair ibtigha'a wajhillah wa mardatih wa qurbih wa thawabih. Amin amin ya rabbal alamin. Lalu kita ke mana kita telah selesai tentang tempat tawaf. Maka tajuk pada hari ini adalah selesai tentang Kaabah. Kita dah selesai tentang Kaabah dan juga bahagian-bahagian yang berada di sekitar Kaabah. Maka pada hari ini kita nak mula membaca berkenaan tentang tempat tawaf ataupun dalam bahasa Arab dikenali sebagai al-mataf. Lalu kita nak belajar tentang mataf, tentang tempat tawaf. Lalu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kita boleh tengok gambar tempat tawaf. Mana gambar dia? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebentar. Kita nampak ini adalah gambar daripada jauh tempat tawaf dan juga Masjidil Haram serta kawasan sekitarnya, yang mana kita masih lagi belum dapat pergi ke sana untuk tahun ini juga pada jemaah daripada Malaysia bahkan daripada seluruh dunia. Kemudian bila kita dekatkan sedikit, kita akan nampak ini adalah gambar pada waktu siang. Gambar pada waktu siang.
Yang ni gambar lama sebelum siap. Kemudian gambar tempat tawaf. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ini adalah antara gambar tempat tawaf. Ini gambar bukanlah gambar ketika mana waktu Covid, sebab itu kosong dan sebagainya. Maka ini adalah gambar tempat tawaf. Lalu kawasan tengah yang berhampiran dengan Kaabah. Sebab itu apakah tempat tawaf? Maka kata penulis buku, bila sebut tempat tawaf, maka tempat tawaf sebenarnya merujuk kepada tanah lapang di sekitar Kaabah yang tidak terdapat bangunan apapun kecuali makam Ibrahim. Maka ini adalah dipanggil tempat tawaf. Dalam bahasa Arab disebut mataf, mim, ta, alif dan fa, mataf. Lalu kawasan tengah-tengah tu dikenali sebagai mataf. Okey, kita tengok ada tak gambar yang lain. Ini gambar yang lebih dekat. Lalu ini dikenali sebagai mataf, tempat tawaf. Lalu kita nak bincangkan tentang tempat tawaf. Apakah definisi dia? Definisinya adalah tanah lapang di sekitar Kaabah yang tidak terdapat bangunan apapun kecuali makam Ibrahim. Itu definisi tempat tawaf. Lalu Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ini adalah tempat tawaf. Lalu firman Allah Subhanahu wa taala pada suratul Baqarah ayat 125. Mana Quran? Pada suratul Baqarah ayat yang ke-125. Pada muka surat yang ke-19. Firman Allah Subhanahu wa taala, wa idh ja'alnal baita mathabatan lin-nasi wa amna wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla wa ahidna ila Ibrahim wa Ismail an tahhira baitiya lit-ta'ifin wal-'akifin war-ruk'is sujud. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Maka disebutkan di sini. Apakah yang disebutkan di sini? Maka disebutkan di sini, wa idh ja'alnal, dan ingatlah ketika mana kami telah menjadikan al-baita, Kaabah ini ataupun rumah Allah ini, mathabah, sebagai tempat berkumpul, linnas, untuk manusia, bagi manusia, wa amna, dan juga Baitullah Kaabah ini merupakan tempat aman. Firman Allah, wattakhidhu, dan jadikanlah kamu min maqami Ibrahim, daripada makam Ibrahim itu, musalla, sebagai tempat salat. Nanti makam Ibrahim kita akan bincang selepas daripada ini. Firman Allah, wa ahidna, dan kami telah memerintahkan, ila, kepada Ibrahim, Nabi Ibrahim, wa Ismail, dan juga Nabi Ismail, antahira, bahawa kedua-duanya hendaklah membersihkan, baiti, rumahku, lit-ta'ifin, untuk orang yang melakukan tawaf, wal-'akifin, untuk orang-orang yang beriktikaf, war-ruk'a, dan juga untuk orang-orang yang rukuk dan sujud, iaitu orang yang solat. Dekat sini kata para ulama, maksud daripada tempat yang Allah perintahkan baginda Nabi Ibrahim untuk bersihkan adalah tempat tawaf, kerana Allah sebut lit-ta'ifin, untuk orang-orang yang bertawaf, dan juga orang yang beriktikaf serta solat, maka merujuk kepada tempat tawaf. Ayat bahagian itu merujuk kepada tempat tawaf. Dan dekat sini kita nampak kemuliaan tempat tawaf dan juga Masjidil Haram secara umum, bagaimana Allah memerintahkan kekasihnya Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail untuk membersihkan Masjidil Haram. Kita boleh nampak, antahira, hendaklah kamu berdua, iaitu wahai kamu Ibrahim dan juga wahai kamu Ismail, hendaklah kamu berdua membersihkan rumah Allah. Lalu daripada sini kata para ulama tafsir, tugas membersihkan Baitullah Kaabah itu adalah perintah kepada Khalilullah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail.
Lalu sebab itu, janganlah kita memandang kecil, memandang remeh tugas yang dibuat oleh para pembersih Masjidil Haram. Kerana itu sebenarnya adalah tugas Nabi Allah Ibrahim, diperintahkan untuk menjaga kebersihan Masjidil Haram, dan juga tugas Nabi Allah Ismail. Sebenarnya tugas yang mulia. Ya, walaupun mungkin mereka pada waktu itu nampak pakaian mereka ataupun gaji mereka sedikit. Tapi jangan kita sombong, sebab tugas menjaga kebersihan Baitullah Al-Haram sebenarnya itu adalah tugas Nabi Allah Ibrahim dan juga Ismail yang Allah sebut pada ayat ini. Sebab itu janganlah pada waktu itu kita tak menjaga kebersihan dia, ataupun kita sambil lewa mengambil berat tentang kebersihan Masjidil Haram, ataupun kita memandang rendah kepada para pekerja bersih dia. Bahkan sebenarnya tak patut pandang rendah kepada mana-mana manusia, kerana sebenarnya ianya adalah tugas Nabi Allah Ibrahim dan Ismail yang Allah perintahkan untuk membersihkan Baitullah. Lalu orang-orang yang dipilih untuk membersihkan Baitullah, sebenarnya mereka sedang melakukan tugas Nabi Allah Ibrahim dan juga Nabi Allah Ismail. Ayat 125 muka surat 19 surah Al-Baqarah, surah yang ke-2. Lalu bahagian yang Allah suruh perintahkan untuk bersihkan itu, kata para ulama tafsir, ianya adalah dikenali sebagai sebagai tempat tawaf. Okey. Kemudian tajuk yang seterusnya, siapakah yang mula-mula meletakkan batu marmar ataupun jubin di tempat tawaf? Kita nak cari ada ke tidak gambar lama tempat tawaf. Gambar lama. Gambar lama. Ini ketika mana dah letak sebentar. Ini gambar lama tempat tawaf. Kita nampak hanya tanah sahaja, tak ada apa-apa. Tapi sebenarnya kawasan depan itu dah diletak. Lalu siapakah orang yang mula-mula meletakkan batu marmar ataupun jubin di Masjidil Haram? Maka disebutkan di sini, kata penulis buku, orang yang pertama yang meletakkan jubin ataupun batu marmar di tempat tawaf adalah Abdullah bin Zubair radhiyallahu taala anhu waktu beliau menjadi khalifah. Yang mana kita dah pernah baca tentang bagaimana Abdullah bin Zubair telah membuat renovasi Kaabah sebelum daripada ini, dan kemudian beliau telah dibunuh oleh Hajjaj bin Yusuf bagi pihak Abdul Malik bin Marwan. Maka Abdullah bin Zubair radhiyallahu taala anhu, ketika mana beliau membina balik Kaabah atas binaan Nabi Allah Ibrahim, bilakah Abdullah bin Zubair telah buat binaan Kaabah? Pada tahun 65 Hijrah. 65 Hijrah, lebih kurang 54 tahun selepas kewafatan baginda. Sebab Nabi wafat pada tahun 11 Hijrah. Lalu ini beliau buat pada tahun 65 Hijrah. Tapi tempat diletakkan jubin tak banyak sebab tak ramai orang datang. Maka berapakah saiznya? Dengan garis tengah sekitar 5 meter. Lalu daripada sisi Kaabah sekadar 5 meter sahaja kawasan yang terletak padanya jubin. Ada jubin, ada istilahnya seperti batu marmar untuk orang buat tawaf. Ini pada tahun 65 Hijrah. Lalu para khalifah yang datang selepasnya, mereka pada waktu itu saling tambah sikit demi sikit batu marmar dekat tempat kawasan tawaf, sehinggalah pada tahun 1375 Hijrah, waktu itu kawasan tempat tawaf yang mana ada batu marmar lebih kurang 40 ke 50 meter. Mula-mula zaman Abdullah bin Zubair pada tahun 65 Hijrah hanya 5 meter je sebab orang tak ramai.
Kemudian selepasnya para khalifah tambah sikit demi sikit ikut keperluan, ikut pada waktu itu kedatangan, sehinggalah pada tahun 1375 Hijrah kawasan yang ada batu marmar lebih kurang 40 ke 50 meter. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sebentar kita tengok mungkin gambar ini, tapi gambar ni tak jelas. Okey, gambar tentang tempat tawaf. Yang mana ini adalah lebih kurang lakaran. Tak besar tempat tawaf zaman dahulu. Kemudian mana lagi gambar yang lain? Tak besar kawasan tempat tawaf zaman dahulu. Ini adalah gambar lama, kita boleh nampak masih ada lagi laluan nak pergi ke tempat telaga Zamzam. Kemudian masih ada lagi pintu Bani Syaibah. Kemudian masih ada lagi makam Ibrahim pada bentuk yang lama. Okey. Kemudian apa lagi gambar yang ada? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ketika mana dibesarkan tempat tawaf, kita boleh nampak dah mula ditutup kawasan dah mula ditutup kawasan laluan nak pergi ke telaga Zamzam dah mula ditutup dan sebagainya. Okey. Lalu kita nak tengok tentang jubin dia. Okey. Ketika mana semakin bertambahnya jemaah haji, maka pada waktu itu perlu untuk dibesarkan lagi tempat tawaf. Perlu dibesarkan lagi tempat tawaf. Maka pada waktu itu dipindahkan ataupun dibuang batu-batu kerikil yang sebelumnya ada di kawasan itu. Kemudian pada waktu itu dipindahkan mimbar. Kemudian pintu Banu Syaibah dipindahkan. Kemudian telaga Zamzam ditutup, dan kemudian makam Ibrahim pada waktu itu daripada binaan yang besar yang kita akan tengok kemudian pada waktu itu makam Ibrahim dikecilkan supaya dengan harapan lebih ramai orang boleh melakukan tawaf, lebih ramai orang yang boleh melakukan tawaf. Lalu kata penulis buku, lantai tempat tawaf sebenarnya diperbuat daripada batu marmar dingin yang mana dibawakan daripada Greece. Dia ada nama batu dia. Dia bukanlah bawah tu ada laluan air ke tidak, kata penulis buku tidak. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sebentar, bila nak mencari gambar ni hilang. Bila nak mencari gambar dia tak jumpa. Okey. Lalu ini gambar dia. Lalu batu-batu ini diambil daripada satu bukit khas di Greece yang dikenali sebagai nama dia Bukit, dia bahasa Arab tapi di situ. Lalu dikenali sebagai ada bahasa Inggeris di situ, Thesis ataupun apa. Al-kathir yatasa'al haula sirri burudatir rikhamil mustaqdam fi ardiyatil haram. Ramai yang bertanya berkenaan tentang rahsia kenapa sejuknya batu marmar yang digunakan pada lantai Masjidil Haram, khasatan fil ardiyatil mustaqdamah fil amakinil maksyufah, terutamanya pada bahagian-bahagian terbuka Masjidil Haram. Fahadhan naw' minar rukham, maka jenis batu marmar ini dikenali sebagai Thesis. Bagaimana eja dia? Thassos, Thesis, yang mana ianya merujuk kepada satu pulau yang terletak di Greece yang dikeluarkan daripadanya secara khusus batu marmar ini yang berwarna putih semula jadi. Dia memang semula jadi pada warna, ianya semula jadi warna putih. Lalu sebenarnya dia ambil daripada satu pulau di Greece. Apakah nama batu tu? Sebenarnya kat situ nama dia, ejaan dia. Lalu ini adalah, sebab itu kata penulis buku juga, lantai tempat tawaf dibuat daripada marmar yang dingin, yang dapat menahan panasnya matahari,
Dan ianya bukanlah kerana kat bawah tu ada air ke, ada sungai ke, tak ada. Kerana batu itu dia tidak menyerap sebarang haba. Lalu itu batu yang khas yang dibawa daripada satu pulau, daripada bukit yang terletak pada satu pulau di Greece. Dan itulah batu yang sama digunakan untuk Masjidil Haram dan juga Masjidun Nabawi. Okey. Sehingga orang-orang boleh melakukan tawaf tanpa alas kaki. Kemudian ditambahkan pula dengan sekitar tempat tawaf adanya tempat air Zam-Zam. Maka ini adalah gambar lama Masjidil Haram. Kita nampak ini gambar lama Masjidil Haram, jauh beza dengan zaman kita. Bagaimana gambar lama Masjidil Haram? Adanya kita nampak di situ bangunan yang tinggi, bangunan yang berada di atas telaga Zam-Zam. Kemudian kita nampak makam Ibrahim di depannya. Kita nampak adanya mimbar di situ. Kita nampak adanya pintu Bani Syaibah. Lalu ini gambar lama. Ini gambar lama. Gambar lama Kaabah jauh beza dengan gambar Kaabah tempat tawaf yang telah dibesarkan pada zaman kita. Yang gambar tadi telah dibesarkan tempat tawaf pada zaman kita. Lalu ini cerita tentang tempat tawaf. Okey. Kata penulis buku, sepanjang sejarah, sejak daripada zaman dulu, Masjidil Haram selalu terbuka sama ada waktu siang ataupun malam untuk orang yang bertawaf, untuk orang yang iktikaf, untuk orang yang salat. Nabi SAW pernah berpesan kepada pakcik baginda, kepada keluarga baginda Abdul Manaf, dalam riwayat yang dinukilkan oleh Al-Haythami dan juga Majma'uz Zawaid, sabda Nabi SAW, wahai keturunan Abdul Manaf, jika kalian selepas ini diberi peluang untuk menguruskan Kaabah, maka janganlah kalian melarang sekejap pun seseorang yang ingin bertawaf pada rumah Allah ini, baik siang mahupun malam. Riwayat Majma'uz Zawaid yang dibawakan oleh Al-Haythami. Maka ini adalah berkenaan tentang mataf. Kita dah belajar bagaimana pada awalnya siapakah yang telah meletakkan marmar hanya sekadar 5 meter jaraknya daripada Baitullah, ditambah sehinggalah pada zaman kita dipindahkan pada waktu itu pintu Bani Syaibah, dipindahkan ditutup akan telaga Zam-Zam, laluan untuk pergi kepadanya dikecilkan, binaan makam Ibrahim dan sebagainya. Maka ini adalah berkenaan dengan tempat tawaf. Seterusnya penulis buku membawakan tajuk tentang adab bertawaf. Maka dibawakan di sini riwayat daripada Jami' Tirmizi, hadis yang ke-960. Nabi SAW bersabda, tawaf di sekitar Kaabah seperti dalam keadaan salat. Hanya sahaja bezanya kalian boleh berbicara di dalam tawaf berbeza dengan solat. Lalu kelebihan tawaf adalah kelebihan seperti berada dalam solat. Cumanya dalam solat tak boleh bercakap-cakap, tetapi dalam tawaf boleh. Maka barang siapa yang ingin berbicara, hendaklah tidak berbicara kecuali tentang kebaikan. Lalu ini adab tawaf. Walaupun boleh bercakap-cakap, tetapi bercakaplah hanya benda yang baik. Kerana sabda Nabi SAW, ianya umpama berada dalam keadaan solat. Sebab itu disebutkan di sini, orang yang hendak tawaf, hendaklah pada waktu itu menjadikan hatinya meminta kepada Allah. Jangan pula waktu tawaf kita meminta kepada manusia, mengharap kepada makhluk, padahal sebenarnya sedang tawaf, sedang pada waktu itu melakukan amalan yang mulia. Maka janganlah pada waktu itu dia meminta kepada makhluk. Lalu bila minta kepada Allah, nak minta apa? Maka mintalah kebaikan dunia dan juga akhirat. Sebab itu di antara rukun Yamani dan juga Hajarul Aswad waktu tawaf, Nabi SAW pada waktu itu mengajar untuk membaca Rabbana atina fid dunya hasanah, meminta kebaikan di dunia, wa fil akhirati hasanah, dan juga meminta kebaikan untuk hari akhirat. Lalu sebab itu hati itu dalam waktu tawaf itu kena kembali kepada Allah, kena ingat Allah,
kena jaga pada waktu itu hubungan dengan Allah. Jangan waktu tawaf, waktu itulah meminta-minta kepada makhluk, mengharap-harap kepada makhluk, selain kena memperbanyakkan doa. Kena memperbanyakkan doa. Sebab itu disebutkan di sini, dan hendaklah orang yang tawaf pada waktu itu tidak disibukkan dengan perbicaraan masalah-masalah duniawi, menyakiti orang lain, ataupun perkara-perkara yang tidak digalakkan. Ini adalah secara ringkas beberapa adab bertawaf. Ahlan-ahlan kepada sahabat yang baru join, mohon jasa baik untuk bantu share, bantu untuk kongsi, bantu untuk sebar luas tag rakan-rakan yang lain. Moga-moga lebih ramai yang beroleh manfaat. Bila kita dah selesai tempat tawaf, kita nak membicarakan tentang maqam Ibrahim. Tentang maqam Ibrahim. Apakah itu maqam Ibrahim? Kita akan kongsikan nanti. Lalu kita nak menceritakan tentang maqam Ibrahim. Yang kita dah sebut tadi, bahawa tak ada binaan selain Kaabah dekat tempat tawaf kecuali maqam Ibrahim. Apakah itu maqam Ibrahim? Kata penulis buku, daripada sudut bahasa maqam, mim, qaf, alif, mim. Maqam bererti tempat kaki berpijak. Qama yaqumu qiyaman, maksudnya berdiri. Bila memberi makna maqam daripada zarful makan, maksudnya adalah tempat berdiri, tempat berpijak. Dan apakah pula maksud maqam Ibrahim? Kata penulis buku, daripada sudut istilahnya, daripada sudut bahasa, maqam maksudnya tempat berpijak. Daripada sudut istilah, maqam bererti batu yang telah dibawa oleh Nabi Ismail ketika pembangunan Kaabah, yang digunakan untuk berdiri di atas batu itu Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Lagi sekali, apakah definisi maqam Ibrahim? Maqam Ibrahim bukan tempat Nabi Ibrahim ditanam, tidak. Maqam maksudnya tempat berpijak. Lalu apakah istilahnya? Ianya adalah batu yang dibawa oleh Nabi Ismail untuk ayahnya Nabi Ibrahim berpijak pada batu itu ketika mana pembinaan Baitullah Kaabah. Lalu kenapa Nabi Ibrahim nak berpijak pada batu? Di atas batu itulah Nabi Ibrahim membangunkan Kaabah dengan tangan baginda sendiri, yang batu-batunya dibawakan oleh Nabi Ismail. Setiap kali bangunan bertambah tinggi, batu tempat Nabi Ibrahim, iaitu maqam Ibrahim pun secara automatik menjadi tinggi sebagai mukjizat untuk baginda. Lalu itu adalah maqam Ibrahim. Lalu ketika mana pembinaan Kaabah, yang menyusun batu Nabi Ibrahim, yang paskan batu kepada ayahnya adalah Nabi Ismail. Cumanya di sini para ulama sirah membawakan riwayat yang mana ketika mana pembinaan Kaabah, batu ini adalah mukjizat Nabi Ibrahim. Sebab itu ianya kekal hingga ke hari ini. Bila binaan tu dah makin tinggi, batu itu secara automatik dia makin tinggi. Dia bertambah tinggi. Dia umpama lift untuk Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Sebab itu kata penulis buku, setiap kali bangunan Kaabah bertambah tinggi, batu tempat Nabi Ibrahim berdiri, iaitu maqam Ibrahim, pun ikut naik. Maka ini adalah secara ringkas apakah itu maqam Ibrahim, tempat berpijaknya Nabi Ibrahim. Okey. Lalu kita nak tengok gambar dia. Ini gambar dia, tapi zaman dulu bentuk dia bukan macam tu. Ini gambar dia secara dekat, maqam Ibrahim. Ini gambar dia secara dekat. Ada dua lapisan dalam tu. Kemudian baru-baru ni pada awal tahun ini, Kerajaan Arab Saudi sharekan gambar pada bahagian dalam maqam Ibrahim. Ini dia bahagian dalam maqam Ibrahim. Bahagian dalam tempat berpijaknya Nabi Ibrahim. Kemudian ini gambar dia yang lebih jelas. Kita nampak kesan tapak kaki tu dah hilang. Nanti kita akan kongsikan sirah dan juga sejarahnya.
Kesan tapak kaki tu dah semakin hilang. Kenapa? Sebab zaman dulu dia tak tertutup. Lalu orang pegang, maka kesan dia makin hilang. Kemudian gambar lama makam Ibrahim adalah seperti ini. Ini gambar lama makam Ibrahim adalah seperti ini. Dia binaan besar. Makam Ibrahim dia seperti ini. Kemudian dikecilkan supaya ada ruang untuk tawaf. Gambar lain makam Ibrahim yang dulu dia besar. Gambar lama makam Ibrahim dia besar. Supaya tapi dah dikecilkan pada zaman kita supaya memberi ruang kepada tempat tawaf. Okey. Sebab itu kalau kita tengok gambar lama-lama Kaabah, kita akan nampak makam Ibrahim yang besar tersebut. Contohnya gambar ni. Ini gambar lama Kaabah. Kita boleh nampak makam Ibrahim, kawasan yang besar tersebut. Okey, jom kita tengok. Apakah kelebihan makam Ibrahim? Kelebihan makam Ibrahim pada ayat yang kita dah baca tadi, sama seperti mana Allah memerintahkan nabinya Ibrahim dan juga Ismail untuk membersihkan Baitullah, tempat tawaf, untuk orang yang nak bertawaf, nak rukuk, nak sujud dan juga nak melakukan i'tikaf. Pada ayat yang sama itu juga adanya firman Allah, wattakhidhu mim maqami Ibrahim musalla, dan jadikanlah kalian makam Ibrahim itu sebagai tempat solat. Maksudnya apa? Kita digalakkan untuk solat di belakang makam Ibrahim. Maksudnya di antara kita dan Kaabah, depan kita adanya makam Ibrahim. Disunatkan untuk solat menghadap ke arah Kaabah pada arah makam Ibrahim. Sebab firman Allah untuk menjadikan makam Ibrahim sebagai tempat solat. Sebab itu orang ketika mana selesai tawaf, sama ada tawaf umrah ataupun tawaf sunat, maka dia akan pergi beramai-ramai untuk solat dekat kawasan makam Ibrahim. Orang yang tak tahu dia kata, kenapa nak solat situ? Kenapa nak berebut-rebut bersesak-sesak? Solatlah kat tempat lain, solat sunat tawaf. Kerana kelebihannya Allah sebutkan dalam Al-Quran, Allah perintahkan wattakhidhu mim maqami Ibrahim musalla, dan jadikanlah kamu makam Ibrahim itu sebagai musalla, sebagai tempat solat. Itulah kelebihan dia. Begitu juga dalam hadis sahih Muslim, sebagaimana diriwayatkan oleh Jabir radhiyallahu taala anhu, ketika mana dia menceritakan panjang lebar tentang cara Nabi buat haji. Maka kata Jabir, ketika mana baginda Nabi SAW sampai di Kaabah, maka pada waktu itu Nabi mulakan tawaf dengan mencium Hajarul Aswad. Kemudian Nabi SAW memulakan tawaf berlari-lari kecil sebanyak 3 pusingan, dan yang selebihnya 4 pusingan yang baki Nabi berjalan biasa. Ketika mana selesai tawaf, Nabi SAW pergi ke makam Ibrahim, dan Nabi SAW membaca ayat 125 daripada surah Al-Baqarah tadi, wattakhidhu mim maqami Ibrahim musalla, dan jadikanlah kamu makam Ibrahim itu sebagai tempat solat. Lalu Nabi SAW solat di situ. Maka sabda Nabi, maka Nabi SAW solat dengan menjadikan makam Ibrahim di hadapan baginda, di antara baginda dan Kaabah. Hadis riwayat Imam Muslim. Ini kelebihan makam Ibrahim yang pertama, diperintahkan untuk solat menghadap ke arahnya. Kelebihan makam Ibrahim yang kedua, dibawakan di sini riwayat berkenaan bahawa sebenarnya makam Ibrahim pun termasuk daripada batu syurga. Sebahagian para ulama menyebut. Lalu batu-batu syurga ada 2, Hajarul Aswad seperti mana dalam riwayat yang kita dah kongsikan sebelum ini, dan juga makam Ibrahim. Hadis riwayat Baihaqi. Yang ketiga, makam Ibrahim adalah tempat yang mustajab doa, seperti mana yang disebutkan oleh Hasan Al-Basri bahawa antara tempat mustajab doa adalah makam Ibrahim. Antara tempat mustajab doa adalah makam Ibrahim. Ini adalah 3 kelebihan makam Ibrahim, selain daripada banyak lagi kelebihan-kelebihan yang lain berkenaan tentang makam Ibrahim.
Lalu tadi kita dah nampak dah tentang maqam Ibrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Okey. Lalu sebenarnya kesan tapak kaki ni adakah masih ada ataupun sebenarnya dah hilang? InsyaAllah kita akan sambung esok insyaAllah. InsyaAllah kita akan sambung esok. Saya nak pergi lebih lama lagi. Tapi anak saya Aminah, dia dah tunggu dah handphone saya. Sebab dia ada kerja rumah. Dia ada kerja. Lalu handphone ni anak nak pakai, lalu kita sambung esok insya-Allah. Sebelum tu ada dua benda saya nak umumkan. Harap sahabat dengar sebentar. Yang pertama, kerana saya ada beberapa urusan yang perlu saya selesaikan dalam minggu ni dan mungkin minggu depan. Lalu sejarah Mekah kita akan buat pada waktu ini 3 suku. Saya mohon maaf kalaulah tak dapat meraihkan sahabat yang mengharap untuk buat pada 2 suku. Kerana saya ada urusan antara jam 1.30 hingga 3 yang mana kadang-kala saya rasa tak sempat. Lalu yang pertama, bahawa program ini akan berpindah pada 3 suku untuk minggu ini dan harapnya kita tengok sampailah buku ni habis. Buku ni pun tak banyak tinggal. Buku ni tak banyak tinggal. Okey. Kemudian pengumuman yang kedua. Selepas daripada buku ini habis, kita akan baca satu buku. Cumanya bukanlah kita baca keseluruhan. Kita ambil poin daripada setiap muka surat. Kita akan baca buku buku fadilat haji, umrah dan juga ziarah Madinah. Buku fadilat haji, umrah dan juga ziarah Madinah. Lalu ini yang kedua. Lalu buku ni kita rasa kita akan mula masuk pada hari Ahad ataupun hari Isnin minggu depan. Sebab buku ni dah tak banyak tinggal. Sejarah Mekah. Lalu buku Fadilat Haji ni bukanlah kursus haji, tidak. Saya tidak membincangkan tentang fiqah. Cumanya ianya menerangkan kelebihan-kelebihan, amalan, perbuatan ketika mana buat haji. Lalu buku Fadilat Haji, Umrah dan Ziarah ni, bukunya berharga RM20. Postage-nya lebih kurang RM8. Kalaulah muka suratnya lebih kurang 326, tapi kita tak akan baca satu-satu. Cumanya kita akan ambil poin. Muka surat ni apa poin dia dan sebagainya. Lalu kalaulah ada sahabat-sahabat yang ingin untuk mendapatkan buku ni, maka boleh maklumkan saya cuba untuk dapatkan dan kemudian postkan. Lalu buku ini Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad berharga RM28. Kalau tak beli pun tak mengapa. Macam contoh buku Mekah ni, sahabat-sahabat tak ada pun. Cumanya boleh ambil poin. Boleh, tolong tengok ada orang datang. Lalu Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, boleh pada waktu itu ambil poin. Cuma kalau ada, sebab macam buku sejarah Mekah ni, ada orang pada waktu itu ingin untuk mendapatkan dia. Lalu kalaulah ada yang ingin untuk mendapatkan buku ni, Fadilat Haji, Umrah dan Ziarah, boleh maklumkan hari ni ataupun esok di nombor Vital Book 013-3032-317 untuk mendapatkan buku Fadilat Haji, Umrah dan juga Ziarah, supaya kita boleh cuba untuk postkan pada hari Rabu dan sebagainya. Okey. Lalu ahlan-ahlan kepada sahabat-sahabat yang bersama sepanjang tempoh ni, kita dah selesai dah 14 siri dan saya rasa insya-Allah Sabtu ataupun Ahad kita akan habis buku ni ataupun mungkin lebih awal daripada tu, dan kita akan baca buku yang seterusnya, Fadilat Haji, Umrah dan juga Ziarah. Moga-moga bermanfaat. Kita jumpa lagi pada pertemuan akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa jam 6 petang nanti dalam program Hamba Ilahi. Dan kita akan sambung maqam Ibrahim esok insya-Allah. Terima kasih semua.